So, untuk yang pertama, kita akan belajar membuat perkaitan antara kedudukan titik yang membahagikan sesuatu tembiring garis dengan nisbah yang berkaitan. Jom kita tengok. So sekarang ni kalau awak tengok kat sini, kita akan belajar tembiring garis dan titik pembahagi. Apa tu tembiring garis? Apa tu titik pembahagian? Jom kita tengok. So kat sini dia kata, tembiring garis ialah sebahagian daripada garis lurus yang mempunyai dua titik hujung dengan panjang dan jarak tertentu. Mempunyai dua titik hujung dengan panjang atau jarak tertentu. So kita tengok dia kata tembiring garis ni mempunyai dua titik hujung. Dia ada panjang dan jarak tertentu. Kalau awak tengok kat sini ada gambar yang saya ambil daripada situasi yang kita belajar tadi. So sekarang ni kita tengok pasar dan balai polis ni, saya akan letak dia sebagai titik A dan B lah jarak dia. So ini yang kita panggil sebagai tembiring garis. Kedudukan pasar dengan balai polis ni kita akan buat tembiring garis. Tembiring garis dia tembiring garis A, B. So yang ni kita buat tembiring garis AB. AB. So kalau awak lihat kat sini, ni adalah tembiring garis lah. Dia mesti ada dua titik hujung. Dan ada panjang dan jarak tertentu. So seterusnya kita nak tahu apakah itu titik pembahagian. Awak baca kat sini dia kata mana-mana titik yang terletak pada tembiring garis itu dalam nisbah tertentu dikenali sebagai titik pembahagian. Mana-mana titik yang terletak pada tembiring garis. Mana-mana titik. So kalau dalam tadi situasi gambar tadi, kita letak titik kita adalah hospital. So hospital sebagai titik dia lah. Lepas tu hospital ni dia dikenali sebagai titik pembahagi. Kalau kat sini gambar ni saya wakilkan hospital sebagai P. So ni adalah titik pembahagi. Titik pembahagi ni dia akan bahagikan suatu tembiring garis ni kepada nisbah tertentu. Kalau kita tengok kat sini ada jarak antara A dengan P ni M, P dengan B ni N. So nisbah dia adalah nisbahnya sama dengan M nisbah N. So titik pembahagi ni sangat berkaitan dengan nisbah ni. Jom kita tengok. Dia kata kedudukan titik P pada suatu tembiring garis AB membahagikan tembiring garis itu dengan nisbah M, N. Nisbah M. M nisbah N akan membentuk kedudukan titik P pada tembiring garis AB. M dengan N ni nisbah dia akan membentuk kedudukan titik P pada tembiring garis. Nisbah ni lah yang membentuk kedudukan titik pembahagian ni. So seterusnya, apabila nisbah M, nisbah N berubah, kedudukan titik juga berubah. Ni saya typo kan. Bila nisbah ni berubah, titik juga berubah. Maksudnya macam mana? So kalau kat sini awak tengok, dia bagi garis tembiring A, B. So AB. So tadi kita dapat M ni nisbah dia punya apa? M ni sama dengan 1. N ni sama dengan 3, betul? So titik P ni tadi dia berada dekat sini. 1, yang ni 3. Yang ni titik P lah. 1 nisbah 3. So 1 nisbah 3. Dia kata apabila nisbah berubah, kedudukan titik juga berubah. Contohnya 1 nisbah 3 ni saya akan ubah dia menjadi 2 nisbah 2. Saya akan ubah dia jadi saya akan ubah dia jadi 2 nisbah 2.
Okey, so bila 2 nisbah 2, mestilah titik P ni akan berubah. Maksudnya 2 nisbah 2, okey, mesti dia berada di tengah-tengah lah. Sebab jarak yang sama. Okey, so titik P ni tak boleh ada kat sini. Okey, so dia akan berubah. Okey. Okey, so titik P ni dia akan berada di tengah sini. So ni 2 nisbah 2. Okey, bila nisbah berubah, titik pun berubah. Okey, jika M sama dengan N, maka titik P adalah titik tengah pada tembiring garis A, B. Okey, jika M sama dengan N. Okey, tadi M ni 1, N ni 3. Okey, kalau sama maksudnya, okey, jumlah dia samalah. Contohnya kat sini, ni M sama dengan N. Okey, 2 nisbah 2. Jumlah dia sama. Okey, so titik P berada di tengah-tengah. Okey. So, ini adalah sedikit penerangan saya lah mengenai tembiring garis dan titik pembahagian. Okey. Okay, saya harap awak semua dapat lihatlah dengan lebih jelas penerangan saya lah tentang tembiring garis dan titik pembahagian. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, diberi tembiring garis. Okey, ini contoh soalan. Okey, dia kata diberi tembiring garis PQ dan suatu titik R terletak pada PQ. Okey. Titik R berada 7/9 dari jarak PQ dari titik P di sepanjang tembiring garis PQ. Okey, so macam mana kita nak tengok? Okey, so yang pertama, kalau awak dapat soalan macam ni, kita kena lukis lah supaya kita nampak lebih jelas. Okey, dia kata dia beri tembiring garis PQ. So, tembiring garis PQ. Okey, yang pertama, lukis dulu. Okey, tengok soalan pertama, dia kata lakar situasi ini menggunakan tembiring garis. Okey, yang pertama, kita kena lakar. Lakar lah. So, baca soalan dan lukis tembiring garis PQ. So, sini saya buat tembiring garis. Okey. So, sini P, sini Q. Okey. Titik R terletak pada PQ. So, ada R pada PQ ni. Titik R berada 7/9 dari jarak PQ. So, 7/9. Okey. So, mestilah keadaan titik dia berada di sini. So, kita gambarkan bahawa panjang dia adalah panjang PQ ni 9. Okey, so sini 9. So, yang ni 7/9. So, sini mestilah 7. Betul, panjang ni 7. Okey. Yang ni titik R. Okey. Dan titik P di sepanjang tembik. Okey. Yang ni, soalan ni diberi macam ni lah. So, awak perlu lukis lah macam ni. Okey, so untuk soalan ni, yang ni tak payah lukis pun tak apa. Dia punya panjang ni. Okey. Okey. So, macam ni lah cara kita menyelesaikan soalan pertama. Okey, kita tengok seterusnya soalan kedua. Dia kata, adakah titik R paling hampir dengan P atau Q? Okey, kita tengok titik R paling hampir dengan P atau Q. Okey. So, mestilah hampir dengan Q. Dalam gambar ni kan. So, kita cakap titik R hampir dengan Q. Okey. Untuk soalan C pula, dia kata, dengan menggunakan maklumat yang diberi, tentukan nisbah berikut. Okey. So, kalau kita tengok kat sini, gambar yang diberi, P ke R ni 7. So, R ke Q ni mestilah apa? Nilai dia sama dengan 2. Okey. So, sini 7. Okey, sini 2. Okey. So, sini 9 lah kan panjang ni. Okey, ni 9. Okey.
So, dengan menggunakan maklumat yang diberi, tentukan nisbah berikut. Okey, daripada maklumat yang diberi ni, kita kena tentukan nisbah. PR nisbah PQ. PR nisbah PQ. Okey, so PR panjang dia 7, PQ 9. Okey. RQ nisbah PR. Okey, tembering RQ nisbah PR. RQ 2. Okey, PR 7. Okey. PR nisbah RQ. PR 7, RQ 2. Okey, ni mudah sahaja. Kita tengok daripada tembering garis dan dia punya ni lah titik pembahagian dan kita boleh tentukan macam mana dia punya nisbah. Okey. So, seterusnya soalan D. Seterusnya huraikan perkaitan antara kedudukan titik R pada tembering garis dengan nisbahnya. Okey, so yang ni tembering garis. Kita kena huraikan titik R pada tembering garis dia. Okay. So, kita boleh cakap titik R berada pada tembering garis PQ dengan nisbah 7, 2. So, titik R berada pada tembering garis PQ dengan nisbah 7, nisbah 2. Okey, kita bagi tahu kat mana kedudukan dia dengan nisbah dia. Okey, so daripada sini orang baca pun dia dah boleh tahu okey kat mana kedudukan titik R, dah boleh nampak dah. Okey, yang ni saya harap awak ni lah dapat faham. Dengan contoh yang diberikan ni, saya harap awak semua dapat lebih faham lah. Okey, baiklah. Saya akan proceed dengan seterusnya. Okey, so, seterusnya kita akan belajar menerbitkan rumus pembahagi tembering garis pada Sarta Kartes. Dan seterusnya, menggunakan rumus tersebut dalam pelbagai situasi. Okey, kita nak terbitkan rumus dan gunakan rumus tersebut. Okey. Menerbitkan rumus pembahagi tembering pada Sarta Kartes. Okey, yang ni maafkan saya, ni Sarta Kartes saya tambah. Okey. So, macam mana kita nak terbitkan rumus ni? Okey, untuk terbitkan rumus ni, yang pertama kita tengok dalam situasi ni, gambar ni diberi. Okey, kita tengok kat sini. Diberi tembering garis A dengan B. A dengan B. A, dia punya titik X1, Y1. Okey, B biasa kita akan letak X2, Y2 lah. Okey, dan titik yang ada pada tembering ni adalah titik P. P kita akan letak sebagai XY. Okey, so kita nak cari nilai P ni. Titik P ni berada di mana? Okey, so untuk lebih mudah saya akan lukis kat sini. Okey. So yang ni adalah A. Okey, yang ni titik A. Nilai dia sama dengan X1, Y1. Okey. So seterusnya ni adalah B. Okey, nilai dia adalah X2, Y2. Okey, so kita punya titik pada tembering garis ni adalah, titik pembahagian kita adalah P. So, P berada dekat sini. Kalau kita tengok kat sini, jarak M dengan N ni, M ni lagi panjang lah. So, P berada kat sini. So, P kita letak sebagai XY. Okey, seterusnya ada dua titik pembahagian lah. Maksudnya ada dua nisbah, iaitu sini M, sini N. Okey, so bila kita dah dapat macam ni, okey, sekarang kita punya tujuan kita nak cari nilai P,
XY. Kita nak cari kat mana titik P ni, kedudukan dia dekat mana. Okey, so untuk mencari kedudukan dia, okey, yang pertama apa yang awak perlu buat, okey, sekarang kita akan ambil N ni, darabkan dengan X yang paling jauh dengan dia. So X yang paling jauh dengan dia ni lah X1. Okey, so kat sini kita akan buat sama dengan N darab dengan X1. Okey, seterusnya M pula kita akan darabkan dengan X yang paling jauh dengan dia. So yang ni tambahkan dengan M X2. Okey, lepas tu bahagikan dengan M tambah N. Okey, yang ni untuk X. Ni untuk X. Okey, untuk Y pula kita ambil lagi M ni, darabkan dengan Y yang paling jauh. Y yang paling jauh dengan dia, iaitu Y2. Okey, lepas tu N kena darabkan dengan Y yang paling jauh dengan dia, iaitu Y1. So N darab Y1 tambahkan dengan M darab Y2, bahagikan dengan M tambah N. Okey. So awak tengok, daripada sini kita dah berjaya menerbitkan rumus pembahagian tembiring garis. Okey, ni rumus pembahagian tembiring garis. Okey, yang ni adalah nilai X, ni adalah nilai Y lah. So awak boleh wujudkan nilai X dengan nilai Y kat sini. So X, kalau orang tanya X, kalau dia nak cari X sama dengan N X1 tambah M X2 bahagikan dengan M tambah N. Okey, ni X. Y sama dengan N Y1 tambah M Y2 bahagikan dengan M tambah N. Okey, so untuk ni tak kisah tau kalau awak, bila awak darab, awak dapat terbalik M Y2 tambah N Y1. Okey, sama je sebab dia tambah. So sama je, terbalik ke janji awak akan dapat. Macam ni lah. Okey, ini adalah macam mana rumus pembahagian tembiring garis diterbitkan. Okey. So ni adalah rumus dia. Okey, jom kita tengok seterusnya. Okey. Dia kata, apakah yang akan berlaku kepada M dan N apabila M sama dengan N? Okey. P akan menjadi titik tengah bagi tembiring garis AB yang diwakili oleh M. Okey. So macam tadi, contoh yang diberi tadi, A X1 Y1. Okey, yang ni lah kita punya titik. Okey, lepas tu kita ada B kat sini. B X2 Y2. Okey, lepas tu kita ada kita punya titik pembahagian. Titik pembahagian. Kalau macam tadi, titik pembahagian kita tak sama. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia kata apabila M sama dengan N, P akan menjadi titik tengah bagi tembiring garis AB. So P kat sini, M sama dengan N. So M sama dengan N, kita cakap bahawa M sama dengan N, maksudnya sama dengan M sama dengan M lah. Maksudnya nilai M ni sama. So sini M, sini pun M. Okey. So bila macam ni, kita darabkan juga macam tadi. Okay. M, dia akan darab dengan, okey, M ni dia akan darab dengan X yang paling jauh dengan dia. Okey, M ni pula dia akan darab dengan X sebelah dia jugalah. Okey, so kita akan dapat, kita nak cari nilai P X Y sama dengan M darab dengan X1 tambah M darab X2. Okey,
bahagikan dengan M tambah M. Okey. Selepas tu, kita akan darabkan pula untuk Y. Okay, so Y. So M ni dia akan darabkan dengan Y1. So M darab Y1. Okay. So M ni darab dengan Y2. Tambah M darab Y2. Bahagikan dengan M tambah M. Okey. So yang ni kita dapat. Okay, untuk yang ni kan kita boleh permudahkan. So saya akan permudahkan dia. M. Kita akan faktorkan lah. X1 tambah X2. Bahagikan dengan 2M. M tambah M, 2M. Okey, seterusnya kita akan faktorkan lagi. M. Y1 tambah Y2. So, bahagikan dengan M tambah M, 2M. Okey. So, daripada sini, kita boleh potonglah mana yang boleh potong. Okey, so ni kita boleh potong. Ni pun boleh potong. Okey. So, kita akan dapat titik dia X1 plus X2 bahagi dengan 2. Okey. Y1 plus Y2 bahagikan dengan 2. Okey, ni untuk titik PXY. So, nak cari X. X1 tambah X2 bahagi dengan 2. Y1 tambah Y2 bahagikan dengan 2. Okey. Ini mudah sahaja. Okey, kalau awak tak guna rumus pun awak boleh selesaikan sebenarnya. Sebab kita ambil titik 1, titik 2 bahagi 2. Okey. Titik untuk Y pula. Y1, Y2 bahagi 2. Macam tu sahajalah. Okey. Yang ni untuk rumus bagi titik tengah. Okey. So, kita dah kenali. Kita dah belajar rumus pembahagian dia. Rumus titik tengah. Okey. So, saya akan tunjukkanlah macam mana kita nak selesaikan soalan yang melibatkan rumus pembahagian tembiring garis. Okey, jom kita tengok. Okey, so ni adalah contoh soalan. Okey, contoh soalan ni dikata koordinat titik A dan B masing-masing ialah negatif 5, negatif 2. Okey, titik A, B dan 5, 8. Okey, so titik A negatif 5, negatif 2, B 5, 8. Jika titik P membahagi tembiring garis AB dengan nisbah 3, 2. Cari koordinat P. Okey, dia kata kalau P ni pembahagi dia lah. Membahagi tembiring garis dengan nisbah 3, 2. Okey, so kalau awak tengok kat sini, saya dah lukis siap-siap gambar. Okey, kalau nanti awak selesaikan, awak perlulah lukis kedudukan koordinat titik A dengan B. Okey, pastikan dia berada dalam keadaan betul lah daripada paksi XY. Okey, so bila kita dapat macam ni, okey, kita tuliskan koordinat dia bagi tembiring. Okey, lepas tu letak nisbah dia 3, 2. Okey, kalau nisbah 3, 2, pastikan titik P ni mestilah dia jarak jauh sikit lah daripada A. Okey, mengikut nisbah dia. Okey, sekarang dia nak cari koordinat P. Okey, nak cari koordinat P. So, P dia nak XY. So, kita nak cari P XY. Okey. Sama dengan, okey, kita buat macam tadi. Okey. Bulatkan 3 dengan 2. Okey. So, 2. Okey, sebelum tu, kita kena labelkan. Yang ni X1. Yang ni Y1. Okey, yang ni X2. Yang ni Y2. Okey, so, kita akan darabkan dengan 2. Darab dengan X1. So, 2 darab dengan negatif 5 tambah, okey, 3 darab dengan X2 iaitu 5. 3 darab 5. Okey, lepas tu bahagikan dengan, okey, nisbah. 3 tambah 2.
Okey, seterusnya. Ni X. Okey, untuk Y pula. Okey, untuk Y pula 2 darab dengan Y1, iaitu 2 darab dengan negatif 2 lah. 2 darab dengan negatif 2 tambahkan dengan 3 darab 8. 3 darab 8. Okey, bahagikan dengan 3 tambah 2. Okey. So, untuk yang ni, kita boleh selesaikan lah. Okey, negatif 2 darab dengan negatif 5, kita akan dapat negatif 10 tambah 3 darab 5, 15. Okey, 3 tambah 2, kita akan dapat 5. Okey. 2 darab negatif 2, negatif 4 tambah 3 darab 8, 24 per 5. Okey. So, daripada sini kita akan dapat negatif 5 per 5. Okey, yang ni kita akan dapat 20 per 5. Okay, so akhir sekali kita akan dapat negatif 1 dengan 4. Okey. So, titik PXY ni pada kedudukan kita boleh cakap P pada koordinat negatif 1, 4. Okey. So, ini adalah bagaimana saya menyelesaikan lah. Kita tak payah gunakan rumus pun tak apa. Kita gunakan darab macam ni.